bersamaan dengan 28 Rejab, yang mana kita baru saja semalam menyambut satu peristiwa, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj, memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana selepas baginda Rasulullah SAW melalui tahun-tahun kesedihan, kemudian selepas itu junjungan besar kita dibawa menerusi satu perjalanan agung, iaitu daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa secara vertikal, secara horizontal, iaitu mendata, dan juga daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha secara menegak, ini secara vertikal, secara menegak. So kita dah biasa diceritakan bagaimana perjalanan itu kalau ikut jarak di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1239.42 kilometer. Nampak tak slide saya share ni? Ada nampak tak? Boleh share slide tak? Okey. Minta Ustia kalau boleh urus ni, sharekan slide. Ke tak nampak slide? Okey, ya. Iaitu 1239.42 kilometer. Kalau ikut pada ketika itu dengan menaiki kenderaan seperti unta, mengambil masa 1 bulan. Lebih kurang 1 bulan. Sedangkan Rasulullah sampai dalam masa yang begitu singkat. Dia sebahagian malam, bukan keseluruhan malam, sebahagian malam. Kemudian pula dibawa naik daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu, yang satu tempat yang sampai hari ini menjadi rahsia bagi kita semua lah, kan. Cuma datanglah pelbagai anggapan terhadap cerita ini, sebab kalau ikut dalam situasi ini hanya baginda Rasulullah saja yang tahu akan keadaan sebenar, sebab even sahabat sendiri pun, para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar pun tidak turut serta dalam perjalanan ini. Namun apabila diceritakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar terus percaya. Begitu juga kita dituntut untuk percaya tentang keadaan ini. Cuma rentetan daripada peristiwa ini berlakulah macam-macam bagi orang yang tak mahu beriman ni. Dia mula mempersoalkan bagaimana dia menganggap bahawa ini adalah satu pembohongan secara besar-besaran, bahawa satu penipuan telah berlaku. Mereka tidak mahu mempercayai, maka mereka create apa-apa saja keadaan. Dia orang cuba nampak daripada sudut sains lah, apalah, macam-macam. Sebenarnya kalau nak dilihat perjalanan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra' Mi'raj ni, tidak mampu kita terjemahkan dalam bentuk sains pun, sebab terlalu besar betul alam ini, yang tak mungkin boleh bergerak dengan begitu laju kalau bukan dengan Allah yang membawanya sendiri. Sebab ikut dalam perjalanan itu sendiri menunjukkan yang bahawa baginda Rasulullah dibawa, bukan baginda Rasulullah pergi, dia dibawa pergi. Maksudnya adalah sesuatu yang membawa. Paling tidak pun yang kita tahu yang membawa Rasulullah adalah malaikat Jibril. Sama ada berkenderaan yang kita sebut sebagai burak itu, bagaimana rupa keadaan, ada yang menggambarkan begitu dan begini, namun yang pastinya dia berkenderaan. Kenderaan mana? Bukanlah kenderaan seperti kenderaan kita hari ini. Kalau kita lihatlah kita sendiri sebagai manusia biasa, kita ni kelajuan kita lebih kurang 1 jam lebih kurang 5 hingga 6 kilometer saja kita boleh jalan kaki. Itu kelajuan kita. Namun kelajuan yang perlahan ini pun kita boleh mencipta kenderaan yang boleh pergi sehingga lebih daripada supersonik, 3,000 kilometer sejam. Kita boleh cipta kelajuan-kelajuan yang begitu. Ini kita yang lemah ini boleh mencipta kelajuan itu. Maka tidaklah mustahil bagi Allah hendak membawa baginda Rasulullah untuk pergi lebih laju dari itu. Sebab kita yang lemah ini pun boleh mencipta kenderaan yang laju. Kita boleh cipta contohnya sebuah kereta boleh pergi hingga 200 km sejam. Kita boleh cipta sebuah kereta api yang boleh pergi hingga 600 km sejam. Kita boleh cipta kapal terbang yang boleh pergi hingga 800 km sejam, 1000 km sejam, 2000 km sejam. Ini yang lemah ni, kita yang lemah. Maka mudahlah bagi Allah untuk membawa junjungan besar kita pergi ke sana berdasarkan kemampuan. Berbandingkan kita yang lemah pun mampu mencipta benda yang hebat, maka Allah yang maha hebat, pastilah ciptaannya pun juga maha hebat.